Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Hazim bin Azizuki, nombor metrik 1914118. Saya akan bentangkan penyucian diri dalam menuntut ilmu. Pengenalan. Sesungguhnya apa yang paling penting untuk manusia ialah memberi perhatian dan menjaga penyucian dirinya, terutama akhir zaman ini yang mencengkam hawa nafsu, bagai menggenggam bara api hingga menjadi arang jika kita tiada usaha penyucian, dan di mana bertembungnya gelombang-gelombang fitnah dan syubhah yang tidak akan selamat seseorang itu melainkan dengan perlindungan Allah. Pengertian tazkiyah al-nafs. Tazkiyah bermaksud pembersihan atau penyuburan. Dalam erti kata yang lain, tazkiyah al-nafs adalah melibatkan dua proses utama, iaitu at-takhalli dan at-tahalli. Saya akan terangkan yang kedua-duanya. At-takhalli ialah membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela, kerana ia adalah najis maknawi yang menghalang untuk sampai kepada hadrat Allah yang kudus, sebagaimana najis yang zahir kepada Allah. At-tahalli pula ialah menghias jiwa dengan sifat-sifat yang mulia, sebagaimana dituntut oleh Islam. Menurut Al-Tusi, At-tahalli ialah mengikut golongan sodikin, sama ada dari sudut perkataan maupun dalam amalan zahir. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya, saya Muhammad Haikal bin Muhammad Razi, nombor metrik 1914105 daripada Diploma Al-Quran dan Sunnah, akan membentangkan dan membincangkan mengenai dua perkara di bawah tajuk Tazkiyatun Nafs. Yang pertama, mengenai medium Tazkiyatun Nafs, atau lebih mudah dikatakan tariq atau jalan penyucian jiwa. Ianya terbahagi kepada 5, antaranya melaksanakan perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram maupun syubhah, menambahkan kesungguhan dalam melakukan perkara-perkara sunat, menjaga adab dan akhlak serta pergaulan terhadap para salihin. Melaksanakan perkara yang wajib sebagaimana yang dituntut oleh Allah SWT ke atas kita, seperti melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan seumpama dengannya. Dan sebenarnya kefarduan yang ditetapkan oleh Allah SWT ke atas kita itu, ia boleh membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan kepada mereka yang melakukan. Bagaimana dalam kalam hikmah yang dikatakan oleh Ibnu At-Ta'ilah, beliau mengatakan, aujaba 'alaika wujuda khidmati wa ma aujaba 'alaika illa dukhul jannati, yang bermaksud Allah jadikan kamu supaya mentaatinya, dan tidak Allah menjadikan kita ini kecuali supaya kita memasuki ke syurganya. Dapat disimpulkan daripada kalam hikmah ni bahawa nak memberitahu bahawa Allah itu maha kaya. Ketaatan yang dilakukan oleh mereka tidak menambahkan kekayaan Allah, dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada Allah SWT jika mereka mengingkarinya. Dan kata Al-Sharnubi mengatakan bahawa Allah mewajibkan amalan zahir seperti solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan seumpama dengannya itu, pada hakikatnya untuk memastikan hambanya itu dapat masuk ke dalam syurga. Yang seterusnya, meninggalkan perkara haram dan syubhah seperti yang tidak asing daripada kita, seperti perkara haram seperti meminum arak, berzina, derhaka terhadap kedua ibu bapa, dan seterusnya menambahkan kesungguhan untuk melaksanakan perkara yang sunat. Hal ini terdapat permasalahan dalam masyarakat kita, di mana masyarakat kita tidak dan meninggalkan perkara sunnah kerana ianya hanyalah sunnah. Bahkan sebenarnya sahabat sangat mementingkan perkara sunnah kerana apa sahabat melakukan perkara sunnah? Kerana ianya sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini sebaliknya berlaku kepada kita. Oleh itu kita kena bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkara sunnah, kerana impaknya kita boleh mendapatkan syafaat daripada Nabi, sekaligus kita dapat menyucikan hati dan jiwa kita. Seterusnya, menjaga adab dan akhlak serta pergaulan dengan para salihin, seperti kita menjaga adab terhadap kedua ibu bapa sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan juga pergaulan kita terhadap orang-orang soleh. Sebenarnya kelima-lima aspek medium tadi merupakan, dia merangkumi aspek ibadah saja, manakala menurut pengamal tasawuf ia sebenarnya merangkumi seluruh aspek kehidupan, sama ada ianya merangkumi aspek ritual maupun keduniaan. Seterusnya, impak tazkiyatun nafs. Dan yang pertama, peningkatan tahap pengabdian diri kepada Allah SWT. Kesannya daripada itu, ia menjadikan seorang itu ringan dalam melaksanakan ibadah sekaligus mencapai tahap
keikhlasan yang tinggi. Seterusnya, peningkatan kualiti peribadi, iaitu cemerlang dalam menguruskan diri. Seterusnya, dapat memupuk keyakinan yang lebih tinggi dan sentiasa berasa tenang dalam lapang dada. Apabila kita tingkatkan kualiti peribadi ni, kita akan rasa tenang, kita akan rasa mudah untuk memaafkan seseorang, dan kita akan, apabila melakukan satu ibadah itu, kita rasa ringan nak melakukan. Seterusnya, dan yang terakhir, peningkatan kualiti hubungan sosial. Kesan daripada itu yang dapat memupuk hubungan yang baik dengan manusia lain, sekaligus hati yang dilingkari oleh nafsu al-lawamah itu tidak dapat bersosial dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Sekian daripada itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Mu'izz Ghazali, dan insya-Allah saya akan sambung penjelasan berkenaan dengan tazkiyatun nafs fi talibil ilmi. Yakni yang pertama sekali berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu ini. Yakni ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan kedua pendapat Al-Jumhur, yakni jumhur ulama. Yang pertama, qala Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, dia berkata, hukum mempelajari ilmu ini fardu ain. Tak kisahlah orang itu memang memerlukannya ataupun jenis yang memang boleh dianggap memang tidak akan bercirikan, bertahalla dengan sifat mazmumah. Tetap kesemua jenis manusia perlu mempelajari ilmu ini dan diajak untuk melazimi, membiasakan ataupun membudayakan, menormalkan ilmu mempelajari penyakit-penyakit hati bagi kesemua umat Islam. Manakala pendapat yang kedua mengatakan, yakni al-jumhur lah, yakni majoriti, mengatakan bahawa asal hukum mempelajari ilmu ini bukanlah wajib, namun ianya menjadi wajib tatkala seseorang itu merasakan dah mula adanya penyakit itu, ataupun merasa macam dia berzon, macam dah mula ada penyakit. Contohnya dia ada penyakit, dia rasa macam dah mula ada penyakit riak lah, ataupun penyakit macam takabur ke kan. Maka pada waktu itu, pada ketika itu jatuh hukum wajib untuk dia mempelajari ilmu berkenaan dengan tazkiyatun nafs dan mempelajari jalan-jalan untuk mengubati, merawat penyakitnya itu. Khusus kepada penyakit itulah. Contohnya pada waktu itu tiba-tiba dia tengah solat, contohnya dia tengah solat, tiba dia macam dia orang pandang tiba macam kempak lah solat banyak kan. Contohnya dekat masjid lah, contohnya kan dia solat datang awal kan, solat banyak-banyak, betul dia tengok orang ramai tengok dia macam semua kagum kat aku lah, contohnya kan. Maka tiba dia macam apa ni, tiba-tiba riak lah kan. Maka wajib, masa tu dah jadi wajib untuk dia belajar ilmu ni. Begitu. Asalnya tak wajib, tapi bila dah datangnya dalam diri dia, maka baru jadi wajib. Namun berkenaan dengan hukum-hukum mempelajari penyakit-penyakit hati, mereka mengatakan hanyalah fardu kifayah. Namun dekat sini berlakunya ikhtilaf tu, kerana bagi Imam Ghazali, beliau berkata memang pada asal kejadian manusia ini memang dah ada wujud penyakit hati dalam diri manusia. Jadi memang awal-awal lagi hukum asalnya lah wajib menurut Imam Al-Ghazali. Dan apa dalilnya, apa bukti yang dibawa oleh Imam Ghazali yang menyokong penyataannya ini? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling terulung, insan yang paling suci, insan yang maksum, yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau, baginda pun dibedah 2 kali dada untuk dibersihkan, disucikan az-zakat dadanya, qalbunya, dikeluarkan gumpalan bintik-bintik hitam daripada qalbu baginda. Sedangkan baginda orang yang paling tak berdosa, orang yang paling suci, orang yang paling baik, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalah kita sebagai hamba yang biasa untuk tidak mempelajari ilmu ini? Itu pendapat pertama. Tapi pendapat ini disangkal oleh al-jumhur, majoriti para ulama, kerana beliau berpegang kepada dalil di mana dalil berkenaan dengan lahirnya setiap insan dalam keadaan fitrah kan. Yakni apa? Yakni kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Atas dalil ini menunjukkan manusia ni lahirnya suci, baik, suci, murni, bersih kan. Terpulang kepada ibu bapa lah yang mencorakkan sama ada menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka inilah khilaf hukum mempelajari ilmu ini. Amma anwa'un nafs, yakni jenis-jenis jiwa, fihi salasatu anwa'. يعني الأول وأحسن وأفضل منها يعني النفس المطمئنة، ثم الوسطى يعني النفس اللوامة، والآخر يعني أقبه وأدنى من ذلك يعني النفس الأمارة بالسوء. يعني ما معناه؟ apa maksudnya? Apa maksud ketiga jiwa ini? Yang pertama النفس المطمئنة يعني jiwa-jiwa yang tenang. كما قال الله تعالى في القرآن
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. yakni mereka ni jiwa-jiwa yang sentiasa merasa tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa rasa redha, rasa qanaah dengan segala apa yang Allah tentukan, segala apa yang Allah berikan kepada mereka. Segala qada dan qadar Allah, segala apa yang Allah telah hitungkan, yakni Allah telah tentukan bagi mereka, rezeki mereka, ketentuan apa yang akan berlaku kepada mereka. Mereka rasa tenang, mereka rasa redha, mereka tahu itulah yang terbaik untuk mereka. Mereka tidak mempersoalkan kenapa begini, kenapa begitu. Tidak, mereka sentiasa rasa bersyukur, rasa tenang. Dan makin mereka dekat dengan Allah, makin mereka tenang. Makin mereka beribadah, makin mereka tenang. Cara untuk mereka menghilangkan rasa gundah gelana, keluh kesah lah dengan beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana apabila dia beribadah kepada Allah, maka makin tenang jiwanya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Manakala yang kedua pula, yang ini an-nafsul lawamah, kama qala Allah Ta'ala fil Quran fi surah Al-Qiyamah ayat tsaniyah. Yani wala uqsimu bin nafsil lawamah. Yakni jiwa-jiwa ini mereka sedar akan kesilapan ataupun dosa yang mereka lakukan dan mereka menyesal. Kenapalah aku buat dosa ni? Dah tahu dah dosa, buat juga kan. Mereka sedar, mereka ada kesedaran bahawa itu perkara yang patutnya ditinggalkan. Namun acap kali tetap tersungkur, tetap jatuh ke dalam lubuk dosa yang sama berulang-ulang kali. Awalnya mereka rasa menyesal, tapi buat balik, menyesal, buat balik. Seperti mana keadaan fitnah akhir zaman lah yang Rasulullah SAW ada sebut berkenaan perihal fitnah akhir zaman, yakni mafhumnya lah. Ini apabila manusia pada waktu paginya mereka beramal ibadah soleh kepada Allah Ta'ala, tapi malamnya mereka berbuat dosa, ataupun sebaliknya, yakni tidak ada istiqamah, penjagaan hati yang membendung ke arah dosa. Seperti mana nafsul mutmainnah tadi, yakni tetap ada, mereka ada nafsu yang mengajak ke arah dosa, tapi mereka berjaya membendung. Mereka sentiasa menang ke arah ajakan berbuat dosa tersebut. Mereka sentiasa dapat membendungnya dengan berjaya. Ada pun nafsu yang paling teruk, yakni nafsu, yakni jiwa lah. Jiwa yang paling teruk, yang paling aqbah daripada kesemua ini, yakni an-nafsul ammarah bisu. Jiwa ini sentiasa cenderung berbisik, menghasut, melakukan perbuatan keji saja. Perbuatan yang perbuatan yang berdosa, yang mungkar, perbuatan yang Allah murka, segala perbuatan-perbuatan yang batil. Itulah kecenderungan hatinya, sentiasa nak berasa gian melakukan amal perbuatan sebegitu. Aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.